Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha wajhi Allah wa radhihi wa qurbihi wa tawbihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah memasuki kepada fasa yang ketiga daripada Ramadan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Fasa yang ketiga ini adalah merupakan suatu fasa itqun minan nar, iaitu pelepasan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah didahului oleh dua fasa, 10 malam pertama dan pertengahan yang disebutkan dengan awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 malam yang pertama itu mengundang rahmat Allah, yang keduanya adalah maghfirah, keampunan daripada Allah, dan yang ketiga adalah pelepasan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Ramadan ini kita juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk meminta kepada dua perkara yang mau tidak mau kamu pasti ingin kepadanya, yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ini adalah doa yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkan membacanya, yaitu ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku minta untuk dilindungi daripada neraka. Sebab kita manusia ini masih lagi tahap ibadah kita, ibadah peniaga. Orang yang berniaga, dia bagi sesuatu, dia nak balik modal sekurang-kurangnya atau mendapatkan keuntungan. Ini ibadah yang mungkin mau tak mau kita terpaksa mengaku. Apabila kita beribadah, kita nak dapatkan habuan, ganjaran. Lebih-lebih lagi kita nak mendapatkan syurga. Sebab ini proses, dan ini juga adalah merupakan, adakah ini dah disebutkan tidak ikhlas? Tak, ikhlas itu ada peringkatnya. Ada ibadah seorang sebagai seorang hamba, penghambaan. Kenapa kamu buat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu solat? Kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nak buat macam mana? Itu hamba, ibadah seorang hamba. Seperti seorang hamba kepada tuannya. Buat dia suruh ambil air, dia tak cakap tanya kenapa tuan nak kena ambil air pula. Nak kena nampar. Tak tanya dah, kena ambil, buat. Ada tahap lainnya, iaitu tahap ibadah seorang itu ibarat seorang peniaga. Iaitu apabila seorang itu dianya berniaga, dia bagi sesuatu, dia nak dapatkan pulangan. Yang tahap yang paling tinggi adalah afala akunu 'abdan syakura, seperti baginda Rasulullah, ibadahnya itu adalah untuk membayar rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah lagi
nikmat, itu semakin bertambah ibadat. Sebab itu para sahabat yang telah diberikan jaminan oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam syurga, adakah ibadahnya itu semakin kurang atau biasa-biasa saja sebab sudah mendapat jaminan? Tak. Tapi ibadah mereka itu jauh lebih hebat lagi, sehingga di sebahagian para sahabat kehairanan bertanya kepada Sayyidina Umar Khattab, semakin hebat ibadahnya, semakin takut, semakin banyak menangis, bukankah kamu telah diberikan jaminan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga melalui lisan baginda Rasulullah? Sayyidina Umar Khattab menjawab, mengatakan bahawa yang pertama sekali, kerana itu adalah tanda syukur kepada Allah, dan yang keduanya adalah aku bimbang kalau ianya mempunyai syarat tertentu dan aku tak memenuhi syarat tersebut. Saudara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana dia solat, dia baca firman Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman untuk digantikan kepada mereka itu syurga. Dia berdiri, dia baca ayat tu, dia ulang, terus dibaca ayat tersebut, diulang, tak dapat untuk dia menghabiskan ayat itulah yang diulang-ulang sehingga menangis, sambil menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampailah ianya selesai di waktu pagi. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Dan mengulang-ulang ayat tersebut. Kata apa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini sahabat yang kata baginda Rasulullah, kalau aku boleh ambil seorang kekasih, sudah tentulah aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi kerana kekasih baginda Rasulullah hanya satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dah tundukkan kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi bersabda demikian. Dan kata baginda Rasulullah, kalaulah iman ini, umat ini nak ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq, maka akan beratlah imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pun begitu masih lagi menangis, sehingga Rasulullah tanya, kenapa engkau mengulang-ulang ayat tersebut dan menangis? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku baca Allah membeli jiwa dan juga harta orang mukminin untuk digantikan dengan syurga, aku tertanya kepada diriku, adakah aku ini laku untuk dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita pernah tak tanya kepada diri kita, agak-agaklah diri kita ini laku tak nak dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nak diberikan syurga oleh Allah? Namun Allah itu Maha Pengasih, tak ada yang lebih mengasihi kita berbanding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakaplah siapa pun yang kita hari ini kita sandarkan kasih sayang, baik itu ibu bapa kita puji dengan kasih sayang didikan, kasih sayang dia, ataupun pasangan-pasangan kita sangat mementingkan kepada kasih sayang sehingga kita merasakan kasih sayang itu. Tapi yakinlah dan tak ketahuilah, sesungguhnya tak ada yang lebih menyayangi kita berbanding dari pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada yang mampu untuk apabila seseorang itu melakukan dosa, kesalahan yang besar, lupa, tak pernah ingat, tiba-tiba dibukakan pintu maaf, dimudahkan pintu taubat, diterima segala permintaan, dan tak pernah dia potong ataupun tak pernah melambatkan daripada kurnianya kepada kita. Walaupun sebentar tadi mungkin, atau sesaat tadi seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu mampu lagi untuk minum dan makan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih mengasihi kita berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tanda kasih sayang Allah yang paling besar, yang mesti kita rasai dan kita yakini adalah Ramadan. Ramadan ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
dikurniakan khusus untuk yang pertama sekali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita memerlukan rahmat Allah. Semua kita ini nak masuk syurga. Kata baginda Rasulullah, semua akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Kata para sahabat, hatta engkau ya Rasulullah? Ya, hatta aku, kata Rasulullah. Mulalah Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang beribadah kepada Allah selama 300 tahun. 300 tahun tak pernah berhenti ibadah kepada Allah. Semuanya masanya dihabiskan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah dia mati kemudian dibangkitkan, dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kisah yang masyhur. Ketika mana ditimbang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia dengan berfirman, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka dia kata, ya Allah, aku ibadah 300 tahun, takkanlah aku ni masuk ke dalam syurga dengan rahmatmu. Aku nak masuk syurga dengan amalanku, dengan ibadahku. Kata Allah, adakah kamu rasa ibadahmu itu lebih besar daripada rahmatku? Ini rasa yang dirasai oleh manusia, merasakan ibadahnya itu besar. Allah SWT mengatakan, baik kalau begitu kita timbang, mana yang lebih besar, rahmatku ataupun ibadahmu? Allah SWT menimbang 300 tahun ibadah dia dengan sebelah biji matanya. Ternyata lebih berat lagi nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya itu, berbanding daripada 300 daripada ibadah, daripada tahun ibadahnya. Maka kata Allah, tengok sekarang kau tak mampu untuk bayar dengan 300 tahun hanya dengan rahmat mata yang diberikan oleh aku, macam mana? Kata, ya Allah, kalau begitu tak apalah, masuk syurga berah dengan rahmat kamu sudahlah. Besarnya daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, tak mampu untuk kita nak bayar dengan amal ibadah kita. Tinggal lagi kerana Allah Maha Pengasih kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, khususnya Ramadan ini, dapat dalam itu akan gandaan. Yang pertama sekali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nak masuk syurga dengan rahmat. Atau dengan istilah yang lain disebutkan rahmat itu didapati dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih besar sebenarnya yang kita hajati, yang kita inginkan berbanding daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau nak supaya orang sayang, orang dekat dengan kita pun, kita nak orang itu ridha kepada kita, terima apa sahaja kita. Itulah, begitu jugalah rumah tangga. Kalau kita nak bahagia dan sebagainya, saling ridha, meridhakan di atas semua lain, iaitu rela, menerima dan sebagainya. Sebenarnya di antara apa yang kita harapkan di atas dunia ataupun apa yang kita harapkan, tak ada yang lebih besar berbanding daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang tinggi kedudukannya itu, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan ridha Allah itu adalah lebih besar dari segala-galanya. Dan ketahuilah tuan-tuan, kalau kita tahulah akan besarnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu, apa saja yang kita miliki sekarang ini di atas muka bumi atau lebih daripada itu, sanggup kita akan korbankan demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirasai oleh para sahabat apabila mereka itu berjihad di jalan Allah, apabila mereka itu menginfakkan harta di jalan Allah, baik itu mereka buat apa saja kerana Allah, kerana mereka ingin untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab faham, sebab tahu sangat daripada apa yang disebutkan dengan ridha itu. Al-Imam Haddad di dalam menceritakan tentang ridha, lebih senang untuk kita nak faham bagaimana untuk ridha kepada Allah. Sedangkan ridha ini luas, tapi yang ini dulu. Dia mengatakan, wa in tarda bil maqsumi 'ishta mun'aman wa illa takun tarda bihi 'ishta fi hasan. Kamu itu, kata Imam Haddad, kalau sekiranya kamu hidup,
dan kamu ridha dengan pembahagian Allah, dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan takdir kehidupan kamu yang telah pun ditetapkan oleh Allah, ishta mun'aman, kamu akan hidup dalam keadaan nikmat. Wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan, tapi kalau kamu tak ridha dengan pembahagian Allah, tak ridha dengan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah, kamu akan hidup sepanjang masa dalam keadaan sedih. Ada orang dia hidup tenang, bukan maknanya orang yang hidup tenang, orang yang dalam keadaan bahagia kehidupannya itu, dia tak pernah susah. Dia tak ada masalah? Tidak ada masalah. Ada susah. Dunia itu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi kerana ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishta mun'aman, kamu akan hidup dalam keadaan nikmat. Dan ini juga diistilahkan sebagai qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Semua alhamdulillah. Sikit pun alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Kita banyak alhamdulillah, sikit komplain. Kan, itu beza dia. Sebab itu ada seorang ulama, ketika mana dia mengertikan daripada sudut rezeki yang diberikan oleh Allah, dia mengatakan, aku ini kalau mendapatkan rezeki aku bersyukur, kalau aku tak dapat rezeki aku bersabar. Kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ketika mana dia dengar kenyataan itu, dia mengatakan, kami lain. Dia kata, minta maaf lah kalau seperti itu istilah yang kamu faham. Dia tak jauh beza dengan binatang-binatang. Anjing pun begitu juga. Dapat rezeki pun dia suka, tak dapat rezeki pun dia sabar. Jadi kamu macam mana? Kami kalau mendapatkan rezeki, kami akan memberikan kepada orang yang lain, mendahulukan kepada yang lain. Tapi kalau tak diberikan, kami bersyukur. Oh, tinggi. Apalah kita sahabat yang tadi pun dah alhamdulillah dah dulu. Ya, kadang-kadang takut yang tu pun tak dapat capai. Dan itu ridha. Ridha yang paling mudah untuk kita faham, ridha. Sedangkan ridha itu besar, lebih jauh daripada itu. Tapi yang itu dulu, kalau kita mampu untuk ridha dalam kehidupan kita ini, maka kita akan hidup dengan penuh nikmat, kerana kita akan meraih daripada ridha Allah. Baginda Rasulullah nak bagi tahu kepada kita tentang bagaimana perbandingan kalau kita sebutkan tentang yang dimaksudkan dengan besarnya daripada rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat syurga yang kita minta itu. Nabi SAW mengatakan, dalam hadis Nabi ceritakan, ada seorang yang mana dalam kehidupan di dunia ini penuh dengan dugaan, susah, payah, miskin, tak pernah ada kesenangan yang dirasakan. Tapi dia ditakdirkan untuk masuk ke dalam syurga. Dimasukkan barang seketika, dia masuk ke dalam syurga dan dikeluarkan. Setelah itu ditanya kepada hamba ini, adakah dulu di dunia kamu pernah merasakan kesusahan? Apa jawab dia? Ya Allah, aku tak pernah merasakan kesusahan walau sedikit pun. Lupa ketika itu kesusahan dunianya itu, sebab hanya sebentar masuk ke dalam syurga. Kemudian Nabi kata, ada seorang itu di dunia ini tak pernah susah, semuanya nikmat, kaya, kehidupannya mudah, dengan hebat, tapi ditakdirkan masuk ke dalam neraka ketika direndamkan barang seketika ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan. Dia tanya kepada fulan, kamu dulu kat dunia pernah tak dalam keadaan yang nikmat? Dia mengatakan, aku tak pernah merasa sedikit kenikmatan pun ketika di dunia. Lupa nikmatnya kat dunia itu, kerana apabila merasakan azab, kepedihan daripada neraka Allah SWT. Ini Nabi ajarkan supaya kita fikir, apabila dekat dunia ini, kalaupun kita merasa nikmat dan sebagainya, jangan lupa, kerana nanti di sana, kalau sekiranya kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita.
maka kita akan lupa nikmat yang kena kita rasakan kat dunia, yang ianya ibarat mimpi semata-mata, tak ada yang kekal. Begitulah juga dengan kesusahan-kesusahan di dunia ini. Jadi kita di Ramadan ini kasih sayang Allah, Allah beri rahmat yang pertama sekali. Nah, yang inilah yang kita dah cuba buat di awal-awal. Alhamdulillah, saya yakin di awal-awal dulu semangat kita sangat jitu. Di musalla tengoklah di masjid, ramai sungguh kat dalam masjid itu, sampai keluar-keluar. Di pertengahan dah mula dah. Di akhir ini yang kita bimbang, sampai keluar-luar penuh, kat dalam tak ada. Kan kat luar je. Tak nak, kita nak tadi rahmat. Kemudian kasih sayang Allah disebutkan tadi, yang kita nak pertama rahmat, yang keduanya Allah berikan kurnia kepada kita Ramadan ini adalah untuk meraih maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba ini bukan keampunan yang seperti mana hamba itu faham. Kita kalau faham maaf itu mungkin sekadarnya, tapi maafnya Allah, At-Tawwab, menerimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang betul kosong-kosong. Kita istilah aja salam kosong-kosong, kosong-kosong, okey. Tapi kalau cuba buat sekali lagi, dulu kau dah pernah buat mungkin pula ingat balik. Masih lagi ada yang dia ingat, masih lagi ada dendam itu, masih ada lagi kesalahan yang masih dia simpan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau berikan keampunan, kosong sungguh. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jadi macam mana ni kalau begitu punya mudahnya Allah nak berikan keampunan, dikosongkan oleh Allah daripada dosa, kenapa masih lagi ada orang yang boleh masuk ke dalam neraka? Sebab kerana masih lagi mengulangi dan terus. Itu satu. Tapi yang paling masalahnya adalah kerana orang tak mahu untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Cuba tanya kepada diri kita, kadang-kadang kita nak minta ampun kepada Allah pun kita fikir banyak kali. Sebab kita tak kenal kepada Allah yang Maha Pengampun tu. Bahkan ada lagi yang mengatakan, saya ni bukan tak nak bertaubat atau mohon ampun kepada Allah, tapi saya takut saya buat lagi. Maknanya cita-cita nak buat lagi tu ada dah. Sebetulnya dia tak boleh cakap begitu. Dia minta ampun kepada Allah, kemudian kalau buat lagi, nak buat macam mana? Kita manusia yang lemah. Mohon ampun lagi kepada Allah, sebab Allah Maha Pengampun. Manusia lain lah, kalau kita buat salah, kita ulang balik. Kenapa kamu dulu dah minta maaf, kemudian buat balik? Kemudian dia maafkan lagi, mungkin yang kedua tu, yang ketiga dia tak maafkan lagi dah. Itu manusia. Tapi Allah tak. Ulang-ulanglah kamu ketika itu bertaubat kepada Allah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebab kita nak galakkan untuk bertaubat, sebab Allah membuka pintu maghfirah. Khususnya dalam Ramadan ini kita nak meraih kepada maghfirah, keampunan daripada Allah. Jangan takut minta ampun kepada Allah. Ada orang takut nak minta ampun kepada Allah. Ada lagi istilah mengatakan, kalau aku minta ampun kemudian ulang, nanti dilaknat oleh Allah. Dah buat tu memang dilaknat oleh Allah, tapi minta ampun nanti Allah ampunkan. Tahu pula tu takut dilaknat oleh Allah kalau buat, tapi buat juga. Dia ingat kalau dia minta ampun kemudian dia buat, baru dilaknat. Kalau buat tak dilaknat. Macam mana istilahnya? Maknanya kita, sejauh mana orang itu banyak bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, sejauh itulah bermakna dia kenal kepada Allah dan dia beriman kepada Allah. Nampak? Dalam Sahih Bukhari, ketika mana Nabi SAW ceritakan tentang seorang Bani Israel. Subhanallah, ini cerita adalah cerita yang disebutkan sebagai satu ar-raja, pengharapan kepada Allah, bukan untuk alasan buat benda yang bukan-bukan. Ini Bani Israel, kerjanya adalah buat maksiat. Kerja dia buat maksiat sampailah di akhir hujung umur dia sakit. Dia dah jadi takut.
dah nak mati, takut. Dia kata, aku ni kalaulah mati ni, aku dah habis lah, tak ada harapan dah, Allah takkan maafkan aku dah, aku banyak sangat kesalahan. Tapi masih ada pengharapan. Nabi dia wasiat kepada anak dia. Dia kata, wahai anakku, kalau aku mati nanti tolong bakar mayat aku. Kemudian ambil abu tu, kau taburkan jauh-jauh, satu kat sana sini dan sebagainya, supaya ianya tak akan bertemu di atas orang lain. Dilaksanakan oleh anak dia. Pada hari kiamat dibangkitkan, jadi elok balik semula dia. Berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketakutan. Allah mengatakan, kenapa dulu kau ketika mati kau wasiatkan kepada anakmu untuk bakar, kemudian abunya kau taburkan di merata-rata, sedang kau banyak bermaksiat kepada aku. Ya Allah, sungguh aku takut kepadamu, dan aku buat seperti itu harapan aku agar aku tak dibangkitkan, kerana aku takut sangat kepada azabmu ya Allah. Masih ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, kerana kamu takut dan juga mengimani kepada apa yang telah dijanjikan, maka kau dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Sebab itu orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang sebenarnya dia benar-benar beriman kepada Allah. Di dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis, baginda Rasulullah ceritakan ada seorang yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian dia sedar, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang akan mengampunkan kecuali Engkau ya Allah. Aku benar-benar bertaubat dan memohon keampunan-Mu. Kemudian setelah itu dia buat maksiat lagi. Kemudian dia kembali sedar dan dia juga kembali kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang mengampunkan kecuali-Mu ya Allah. Kemudian dia buat lagi, sehingga dalam hadis itu dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, buatlah apa yang kamu suka selagi mana kamu mengenal dan mengetahui aku ini adalah yang maha mengampuni. Bukan alasan untuk kita nak buat masalah, lepas ni boleh lah. Tak, sebab jangan main-main. Orang-orang yang berulang buat maksiat ini juga musibah. Semakin keras hatinya. Sebab itulah dalam orang-orang yang menanggung kepada taubat, sebab itu disebutkan wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Hendaklah kau iringi kejahatan, keburukan yang kamu buat itu dengan kebaikan yang akan menghapuskan kepada kejahatan itu. Dalam hadis itu, para mufassirin, para muhaddithin mengatakan, Nabi kata wa atbi'is sayyi'at, hendaklah kamu iringi sayyi'at jamak, iaitu plural, kejahatan-kejahatan kamu dengan hasanah, satu kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Subhanallah. Tapi kena iringi segera. Di antaranya istighfar. Tengok, astagfirullahaladzim, tengok balik. Astagfirullahaladzim. Kena iringi terus, jangan tangguh. Sebab tangguh ini, masalahnya ialah akan menyebabkan seseorang itu dia pergi kepada peringkat yang kedua. Iaitu apa peringkat yang kedua? Iaitu dia, kalau tadi dia buat kesalahan, dia istighfar, dia cepat-cepat balas dengan perbuatan yang baik sebab dia sedar itu maksiat. Kalau dia tak buat itu segera, tak bertaubat, tak istighfar, tak minta ampun, tak buat kebaikan untuk nak cover balik kejahatan itu, dia pergi tahap kedua. Iaitu apa? Dia agak ringan dah diri dia tu untuk buat benda tu. Pertama tadi dia agak berat juga. Orang-orang ni biasanya yang namanya naluri fitrah manusia ini, tak buat yang tak baik itu, dia akan susah, dia akan rasa berat. Sebab itu disebutkan bahawa perbuatan yang tak baik itu mungkar oleh Allah. Mungkar ini istilahnya nakirah, benda yang asing dan benda yang tak disukai, makruh. Mungkar dipanggil. Kalau benda yang baik dipanggil ma'ruf. Ma'ruf itu sebenarnya bukan makna baik. Ma'ruf itu maknanya yang dikenali, yang diketahui. Maknanya perbuatan yang baik ini dah diketahui, dah dimudahkan. Memang orang semua suka buat. Tapi oleh kerana dia dah pergi tahap yang kedua tadi, yang namanya mungkar, yang nakirah, yang makruh, yang macam dah dibenci itu, jadi suka dah balik sikit. Dia dah pergi ke tahap kedua.
Yang ketiganya dia naik lagi. Kalau dia tangguh lagi, tak nak juga bertaubat dan juga tak istighfar, dia akan pergi kepada tahap buat yang salah itu tak merasa bersalah. Dia tak rasa salah dah. Dia rasa benda tu okey, tak ada masalah. Hari ni banyaklah orang-orang yang buat salah, dia tak rasa salah. Dengan istilah apa salahnya, berasas daripada sikit je, sekali je. Nah, istilah-istilah seperti ini dan kadang-kadang dia pergi kepada anak-anak kita. Kita tak didik daripada kecil. Walaupun anak kita buat, kita kena cakap jangan buat, ini tak baik. Kena cakap walaupun kita kata alah budak kecil tak apa, biarlah, itulah yang akan membina kepada dia kebiasaan untuk dia buat benda yang bukan-bukan. Tapi kalau dia buat tapi kita kata jangan dan tak boleh, tak apa. Sekurang-kurangnya ada dah masuk ke dalam otak dan juga hatinya. Ini peranan ibu bapa. Kalau dia tak lagi, dia masih tangguh lagi, dia akan pergi tahap yang keempat, iaitu apa? Iaitu dia tak suka. Bukan hanya dia dah buat maksiat tu, dia dah tak kisah dah, dia tak rasa bersalah, dia dah tak suka pula kepada kebaikan. Yang kebaikan dia tak suka. Orang buat tak baik pun dia tak suka. Orang yang dia kebaikan-kebaikan orang ajak pun dia tak suka dah. Yang ni dah sakit yang keempat dah. Yang kelima yang lebih dahsyat adalah dia akan menghalang kebaikan-kebaikan itu kalau ditangguh lagi taubat. Orang nak buat baik pun tak boleh. Yang ini jangan ingat, sebab saya katakan bukan bermakna hadis tadi suruh kita pergi buat maksiat sebab maksiat itu menyebabkan hati ini gelap dan keras. Yang paling dibimbangi hati ini mati. Sebab itulah disebut oleh ulama, kamu itu manusia kalau tak diberi makan 3 hari atau minum 3 hari, kamu akan mati. Begitulah hati, kalau tak disirami dengan ilmu dan hikmah selama 3 hari, maka dia akan mati. Setiap sebelum 3 hari itu cepat-cepat pergi majlis ilmu, belajar. Kalau tidak, hati akan mati. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, aku ni diberikan mukjizat oleh Allah untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Nabi Isa, dia boleh hidupkan orang yang mati. Dia pernah hidupkan satu tempat, tanah diambil, kemudian hidup ketika itu. Ternyata yang hidup itu adalah anak Nabi Nuh. Tapi bukan anak Nabi Nuh yang hanyut, yang mana dia ingkar kepada Nabi Nuh itu. Tapi ini anak yang beriman. Anak Nabi Nuh, anak yang beriman, pastilah kedudukannya tinggi, hebat anak Nabi. Ketika ditanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu? Dia mengatakan, alhamdulillah, aku dalam keadaan nikmat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Tapi sampai sekarang ini, ribuan tahun dah, sampai sekarang ini sakitnya dari sakarat itu masih aku rasakan. Sampai sekarang ini, yang kau bangkitkan aku sekarang ini, sakitnya sakarat ketika aku sakarat dulu, sampai sekarang masih aku rasakan. Subhanallah. Kemudian setelah itu dia pun mati. Orang mengatakan, biarkan dia kekal wahai Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya rezekinya itu telah habis. Macam mana dia nak hidup, rezekinya dah tak ada lagi. Nah, kata Nabi Isa, aku nak hidupkan orang yang mati ini tak susah, mudah, diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi untuk menghidupkan hati yang mati, aku surrender. Nak hidupkan hati yang mati ini adalah sesuatu yang paling susah sekali. Sebab itu kita kena pastikan hati kita ini tak mati. Macam mana nak pastikan hati kita tak mati? Ada cara, di antara juga ada waktu. Cara ni jelaslah, memang maknanya kita kena ilmu, kita kena belajar terus, kita kena duduk dengan orang yang saleh, bercakap benda yang baik, mendengar hikmah. Di antaranya juga waktu yang mana menghidupkan hati adalah waktu di malam raya. Kenapa ni? Waktu di malam raya. Disebutkan barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka
Allah akan menghidupkan hatinya pada hari hati-hati itu akan mati. Di antara hati yang akan mati ketika hari kiamat nanti. Orang banyak hati-hati yang mati, tapi orang-orang yang mana man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang hidup. Di antaranya adalah orang-orang yang menghidupkan malam hari raya, bukan dengan main mercun ataupun dengan buat kuih. Saya alhamdulillah lah, memang malam tak tidur buat kuih. Yang itu tak lagi menghidupkan malam tu, menghidupkan malam dengan ibadah. Tapi saya tak juga nafikan orang-orang yang buat kuih itu boleh jadi ibadah. Sebab saya bimbang nak pergi rumah tak ada kuih, kenapa? Sebab saya ibadah Ustaz. Boleh buat, tapi bukan dengan sebab itu kita rugi meninggalkan fadilat untuk mendapatkan fadilat malam Ramadan dan juga malam hari raya. Jadi maknanya boleh kita buat, kita ibadah. Sambil buat pun boleh ibadah. Sambil buat pun boleh ibadah. Lebih baik daripada kita cerita. Kita malam raya itu kita koleksi cerita-cerita yang kita tahan di bulan Ramadan. Dan memang keluarga pun dah ramai dah datang. Cerita pun sensasi banyak. Malam tu kita kodok balik dah. Yang kita tengah simpan-simpan di dalam Ramadan, takut pahala Ramadan tu habis. Masa tu kita ingat kita dah boleh dah, dah raya dah. Waktu tu yang dilepaskan syaitan. Jadi nak dihidupkan pada malam tu, sebab malam tu malam kritikal. Sebab malam itu kadang-kadang orang isi dengan benda yang bukan-bukan. Tapi kalau kita mampu ketika malam itu kita isi dengan di mana orang sedang suka ria buat yang bukan-bukan dan sebagainya, tiba-tiba kita buat tumpuan ibadah kepada Allah, pastilah kita ini orang yang khusus. Macam orang yang masuk dalam pasar. Nabi SAW kata, siapa yang pergi pasar, masuk pasar, dia baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu, maka dia akan diberikan ganjaran 1 juta. Dihapuskan dosanya 1 juta. Dan akan dinaikkan darajatnya 1 juta. Wih, kenapa ni baca tu sikit dia dapat 1 juta ni? Sebab biasanya orang masuk pasar, dia tak akan ingat kepada Allah. Dia tak berzikir kepada Allah, dia tak membesarkan kepada nafsunya. Keinginannya yang dia besarkan bagi peniaga itu adalah keuntungannya. Yang dibesarkan oleh pembeli itu diskonnya. Tapi tiba-tiba ada seorang masuk, dia berzikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah, 1 juta. Nah, buatlah. Tak apa Ustaz. Ruginya kita hari-hari kita pergi pasar. Pasar Ramadan jangan cakap lah. Tak nak baca, rugi. Nampak, kita ni kadang-kadang ada banyak ibadah-ibadah yang kita boleh dapat sebab kita hari-hari buat, tapi kita tak nak buat. Bukan tak nak buat, tak tahu. Dan kadang-kadang kita tahu pun kita tak buat. Sebab benda ni nampak ringkas, simple, bukan panjang pun ya. Tapi nak masa masuk tu, keluar orang ingat, alamak tak baca tadi. Macam mana? Sebab tak semudah yang kita sangka kita nak buat. Tapi kalau kita dah buat dan istiqamah, ingat, maka masa tu tak kita akan pergi, tak kita akan masuk, kecuali lidah kita tu dah biasa dah. Sebab tu kata Nabi ketika dia tanya, siapakah orang yang paling baik tu ya Rasulullah? Macam mana kalau aku nak tahu aku ni dah bagus dah? Kata Nabi, iaitu apabila lidahmu itu sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Sebab kita ni nak berzikir, anak kita bercita-cita tu tinggi. Hari ni aku akan baca, nanti balik jam nanti tengoklah. Banyak zikir aku akan baca. Tapi masa jam tu buka radio dah, dengar nyanyi satu album habis lah. Sebab kita tak semudah yang kita cakap tu nak buat ni. Tapi cuba kita buat, kita jadualkan. Sebab itulah yang dinamai ibadah ini, dia berbagai. Kalau Allah
bagi satu je, solat saja, kita akan jemu, kita akan. Tapi Allah berbagai, ada solat, ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Lepas tu kita kena pilih. Oh, afdal Al-Quran, betul? Tapi baca Quran apa sampai kita dah jadi macam apa? Kita panggil dah bukan kita kata bosan, tak baiklah kita kata baca Quran tu bosan. Tapi maknanya manusia itu ada limit je. Tapi Allah bagi keperbagaian untuk kita nak supaya kita istiqamah terus buat. Kita kena pilih lah. Hatta dalam kita mendengar, contohnya kita dengar bacaan Al-Quran dalam bagus, itu paling bagus. Tapi ada kalanya telinga kita sampai satu tahap dia jadi tak dengar dah. Bacalah orang tu macam mana hebat pun tak dengar dah. Sebab dah jadi tukar pula daripada CD yang ada zikir, yang ada lagu zikir, zikrullah. Mungkin kita masa tu fresh balik, kita pun boleh ikut. Sampai dah berhenti dah lidah kita dah. Maknanya kita dah tak nak dah tu. Tukar pula. Tukar qasidah pula. Ada selawat, ada puji kepada Allah, ada selawat kepada Nabi. Masa tu kita baca balik. Kadang yang itu dia disebutkan iman. Disebutkan hendaklah kita menjadi sebab, mencari sebab untuk meningkatkan keimanan kita. Kita kena cari. Sebab itu di antaranya, hatta kalau kita diam pun, tapi kalau meningkatkan iman lebih baik. Contoh kita tengok dekat luar, Allah, hebatnya lah langit yang dijadikan oleh Allah. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah kamu melihat, mereka melihat bagaimanakah unta itu diciptakan oleh Allah? Tak akan mereka melihat bagaimanakah langit itu ditinggikan oleh Allah? Tak akan mereka melihat bagaimanakah yang namanya gunung itu dipasakkan oleh Allah? Tak akan mereka melihat bagaimanakah yang namanya bumi itu dibentangkan oleh Allah? Allah suruh kita lihat. Itu namanya tafakkur. Tafakkarus sa'ah khairun min alfi ibadah, atau ibadat sanah. Dalam riwayat yang lain alfi ibadat sanah, ibadah alfi sanah. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam riwayat yang lain, ibadah tafakkur sesaat itu lebih baik daripada 1000 tahun ibadah. Sebab masa tu kita kenal kepada Allah. Ini meningkatkan iman. Tuan-tuan, cerita apa tadi? Cerita pasal maghfirah, keampunan. Saya nak sebutkan tadi. Nak ceritanya kata kasih sayang Allah. Tapi yang tadi tu, kita ada peluang untuk nak dapat keampunan. Sebab tu dalam tawaran Allah, dalam ibadah-ibadah apa pun, kebanyakan semuanya diiringi dengan keampunan. Bayangkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Semuanya tawarannya, siapa yang puasa iman dengan penuh iman dan juga keikhlasan, barang siapa yang bangun malam dengan penuh iman dan keikhlasan, barang siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar, maka dia dengan iman dan juga keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang terlalu. Semuanya tawarannya keampunan. Satu, maksudnya kenapa? Kerana manusia ini memang tak lepas daripada buat dosa. Itu kita kena yakin. Saya tak pernah buat salah, saya semuanya alhamdulillah. Itu salah tu. Sebab kalau rasa tak bersalah itu, dia salah. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, maknanya Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang paling besar yang sangat diberikan oleh Allah adalah keampunan. Sebab itulah di dalam malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, malam Qadar itu, ketika ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, maknanya Lailatul Qadar ni memang boleh jumpa?" Memang boleh jumpa Lailatul Qadar. Boleh nampak maknanya, boleh jumpa, tapi jangan tunggu. Janganlah pergi cari mana pokok ni tak sejuk pula, mana air tak beku pula ni. Pergilah buka pintu air tu, beku lah air. Maknanya boleh. Cuma kita bukan itu yang kita cari. Kita nak dapatkan ganjaran Lailatul Qadar itu. Nabi tak ajarkan kamu mintalah syurga. Betul lah, yang itu kita selalu minta. Nabi selalu ajar kita minta syurga, minta jauh dari neraka, minta untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi Nabi ajarkan
Katakanlah, quli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu mencintai untuk memberikan maaf, Kau suka memberikan kemaafan, dan Engkau Maha Mulia, ya Allah, maka maafkanlah aku. Minta yang malam itu pun nak minta keampunan. Maknanya besarnya yang disebutkan pengampunan, dan juga ciri pengampunan ataupun satu perkara yang disebutkan pengampunan itu adalah perkara yang sangat besar yang mesti kita target untuk dapatkan. Jadi yang kedua dalam Ramadan ini yang kita nak cari adalah pengampunan, dan dapat rahmat dan pengampunan. Yang ketiganya itqul minan nar, nak jauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang sanggup untuk nak dapat masuk, nak menahan daripada azab Allah. Nabi SAW cerita, dia kata azab yang paling ringan bagi orang-orang yang masuk neraka itu adalah ianya dipakaikan dengan teropah daripada neraka, api neraka. Yang apabila seorang itu memakainya, maka menggelegaklah otaknya. Itu paling ringan sekali. Kita pergi solat Jumaat, kita letak slipper kita kat luar, keluar solat Jumaat tu kita nak pakai balik, ya Allah panas tak je. Kalau nak pijak, naik motor lagi lah, nak duduk kat atas tu, tak terduduk kita, bawa berdiri ya. Sebab apa? Panas tu. Itu hanya dari pancaran matahari, ada lapisan pula yang menghalang dan sebagainya. Ini direct, dan juga azabnya itu lipatan ganda dari kepanasan api yang berada dekat dunia ini. Tak ada orang yang sanggup tahan. Walaupun ada orang yang hari minta maaf, orang yang sombong, tak apalah, masuk neraka. Oh yang memang. Nampak? Ada orang-orang yang dah berani dah cakap seperti itu, sebab tak pernah rasa lagi. Cuba kalau dia pegang api, itu pun dia dah tak mampu untuk tanggung dah akan kesakitan dan keperitan daripada panasnya api. Tapi kerana ego dan juga kerana nafsu dia itu, dia sanggup untuk cakap dan keluarkan kenyataan seperti itu, seperti melawan kepada Allah. Inilah yang berlaku pada dulu umat-umat yang sebelumnya yang melawan kepada Allah. Tengok Fir'aun, tengok Namrud, tengok bagaimana kaum Ad dan Samud, semuanya sombong. Sebab tu kita katakan sebenarnya Ramadan ini nak lahirkan orang yang tawaduk, bukan orang yang sombong. Apabila kita sebut rahmat, apabila kita minta ampun kepada Allah, kita minta lindung daripada neraka Allah, sebenarnya kita nak hasilkan seorang hamba yang tawaduk, hamba yang rendah diri, yang takut kepada Allah, yang kerdil betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sombong. Sebab dulu di antara azab yang diturunkan oleh Allah kepada umat sebelumnya kerana sombong. Asal sekali Nabi-Nabi mereka mengatakan, kalau kamu tak tahan nanti akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat sikitlah. Oh, hebat. Nampak? Cepat-cepat sikitlah. Ada lagi, kalau betul turunlah. Kalau kamu betul, dia tahu ni. Dia bukan tak tahu yang tu betul. Tapi kerana apa? Kerana sombong. Rasa mereka boleh untuk lindung dalam bangunan yang kukuh yang mereka boleh buat. Mereka rasa mereka ada teknologi yang boleh melindungi kepada mereka. Cabar ketika itu. Turunlah. Ketika turun diadab oleh Allah kepada Nabi, kaum Nabi Hud. Dia ambil masa ketika itu selama 7 hari 8 malam. Bukannya sekaligus, berperingkat. Datang ketika itu angin, datang ketika itu awan. Oh, masa tu kemarau dulu. Tengok awan, wah lega lah, dah hujan ni, bagus buah semua. Nabi Hud kata, bukan, itu akan turun azab Allah. Kau diam. Kemudian datanglah angin yang kuat, diiringi dengan batu-batu. Batu banyak, angin kuat. Angin itu bawa batu tu. Bayangkan selaju mana batu itu menghentam kepada orang-orang yang berada dekat situ dengan angin-angin yang ketika itu meniup dengan kencang. Sehingga Allah mengatakan ketika dalam Al-Quran, mereka itu tumbang seperti tumbangnya pokok-pokok kurma. Maknanya mereka itu bukannya setakat kata mereka itu jatuh begitu, mereka itu tegak dan jatuh, patah, begitu. Diimpak dengan batu-batu tersebut. Azab Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi Nuh, kaum dia lagi hebat. Diazab oleh Allah, maknanya Allah Subhanahu wa taala bagikan balasan untuk mereka sedar.
Selama beberapa tahun mereka kemarau, tak ada hujan. Yang keduanya, satu orang pun tak ada yang melahirkan anak, tak ada. Mandul semua. Punyalah jelasnya ketika itu azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh untuk mereka ikut Nabi Nuh. Ikut tak? Tak ikut. Lawan juga. Nabi Nuh kata, kalau kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka akan diturunkan oleh Allah hujan dan menghidupkan daripadanya tumbuh-tumbuhan, dan akan diberikan kepada kamu anak. Dia punya mesejnya jelas. Anak. Ya Allah. Bayangkan. Tak mau juga tu. Subhanallah. Sebab apa? Sebab sombong. Dan ini diwarisi dengan daripada siapa? Daripada Iblis. Iblis dia punya punca yang paling utama ketika mana dilaknat oleh Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan sombong. Maka dia tergolong daripada golongan orang-orang yang kufur kepada Allah. Cuma adalah ketika mana ditanya kepada seorang arif billah, dia mengatakan, kita ni punyalah hinanya, kita sombong kepada Allah ni berapa banyak kali dah. Kita maksiat kepada Allah berapa banyak kali dah. Iblis hanya sekali je pun dalam anak kita ni berapa banyak kali sombong dan juga ingkar kepada Allah. Tapi Allah masih berikan peluang kepada kita. Kalaulah sekiranya Allah murka seperti murkanya kepada Iblis, habislah kita ni. Tapi Allah sentiasa membukakan pintu taubatnya kepada kita dan peluang kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu Ramadan nak melahirkan orang-orang yang tawaduk, yang rendah diri, yang tak sombong, tuan-tuan. Kalau kita keluar daripada Ramadan ini, kita lahir sebagai seorang yang tawaduk, iaitu ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Iaitu ibadur rahman, hamba rahman yang berjalan di atas dunia bumi ini dalam keadaan yang tawaduk. Tawaduk bukan bermakna dianya ada orang takut. Kalau tawaduk ni maknanya dia tak boleh kerja lah. Dia tak boleh lah pergi jumpa customer untuk nak cakap, oh saya kita punya ni nak tawarkan. Itu tak tawaduk. Saya ni kan sebenarnya, itu bukan tawaduk. Tawaduk ini maknanya dia tak merasakan orang itu lebih baik daripada dia. Dia tak merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia tak merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Maknanya kalau melihat kepada orang lain, dia sentiasa merasakan diri orang itu lebih baik daripada dia. Kalau buang ke apa dia? Oh, sana enggak tahu dia. Ala kulli hal. Itu tawaduk. Dan juga wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama, apabila mereka diucapkan, disampaikan, dikata oleh orang-orang jahil kepada dia dengan perkataan yang tak baik, maka dibalas dengan perkataan yang baik. Bahkan membawakan kesejahteraan, tolong pula kepada orang itu. Ini sifat baginda Rasulullah. Kita kena begitu. Sebab itu dalam Ramadan, di antaranya yang menggugurkan, paling utama menggugurkan pahala Ramadan ataupun kita punya puasa adalah lidah. Apabila kamu salah seorang kamu berpuasa, kata baginda Rasulullah dalam hadis kursi, Allah berfirman, kalau salah seorang kamu puasa, hendaklah dia itu la yarfuth wa la yaskhat. Hendaklah dia tak mengatakan perkataan yang keji atau kotor, dan tidak dimenengking-nengking. Dan bahkan nak lebih dahsyat lagi, dalam hadis itu Allah SWT firman dalam hadis itu, kalaupun ada orang yang mengata dia, mencaci dia, atau mengajak dia bergaduh, katakanlah kepada dirimu, atau katakan kepada dia, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Subhanallah. Pujuk diri kamu dan katakan kepada dia. Bukan nak tunggu kita mulakan, orang mulakan pun kita tak boleh balas. Nak ajarnya kepada kita itu menjadi orang yang tawaduk dan menjadi orang-orang yang sentiasa bawa kesejahteraan kepada orang lain, bukan membawa permusuhan. Didikan. Kalau tidak, pahala puasa kita sama sekali tak ada. Cakap yang carut minta maaf, habis. Kalau sikit je tak sikit ke banyak tak ada, sebab ada larangan khusus dalam hal itu.
Jadi tuan-tuan, hendaklah kalau lahir keluarnya kita Ramadan. Sebab saya rasa banyak dah ustaz-ustaz yang ceramah, banyak dia suruh kita jadi begini, takwa dan sebagainya. Saya nak ajak kepada kita menjadi hamba-hamba yang tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada orang, rendah diri kepada orang lain. Bukan bermaknanya lemah diri kita, tidak, tetapi rendah diri, iaitu tidak merasa sombong kepada orang lain. Yang ini yang paling utama. Hadirin, saya nak ambil sedikit daripada peluang ini untuk nak cerita pasal Lailatul Qadar sikit lagi. Sebab peluanglah kita di 10 yang malam terakhir, memang kita nak kejarnya adalah Lailatul Qadar. Sebab kata Nabi, taharru fil ashril awakhir fi Ramadan, atau taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu itu mencari-cari malam Qadar itu pada 10 Ramadan yang terakhir. Maknanya kita dah berada pada 10 malam yang terakhir ni, kita kena cari-cari. Ni maksudnya apa? Iaitu mengikut kepada Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi ini apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'darahu, iaitu menguatkan ikatan daripada kainnya atau seluarnya. Para muhadithin disebut ada 2 perkara yang dimaksudkan dengan mengetatkan daripada ikatan daripada kainnya. Yang pertama, bermakna dia tak bersama dengan isterinya pada malam 10 terakhir, kerana tumpuannya itu i'tikaf dan juga pergi untuk ibadah. Yang keduanya yang dimaksudkan mengetatkan itu adalah orang yang kalau ibadah, kalau solat, dia selalu berdiri banyak-banyak, dia akan kena kuat-kuat ni, kalau tidak jatuh. Jadi dia ukurkan bermakna banyaknya ibadahnya baginda Rasulullah pada malam yang 10 terakhir itu. Kemudian wa'ai qada ahlahu, dan Nabi SAW 10 malam terakhir itu bukan hanya dirinya yang ibadah, dia kejutkan kepada keluarga-keluarganya. Kita pun begitu jugalah, kalau boleh tu kita bangun, jangan lupa kejutkan kepada isteri kita. Rahimallahu rajulun, kata baginda Rasulullah, Allah merahmati kepada rajulan, kepada seorang lelaki yang apabila dia bangun di waktu malam untuk ibadah kepada Allah, dia mengejutkan isterinya. Yang apabila isterinya tak nak bangun, dia percikkan air ke wajah isteri. Tapi Nabi tak berhenti kat situ, Nabi sambung lagi, rahimallahu ra'atan, Allah merahmati seorang perempuan, isteri, yang apa dia bangun malam ketika mana dia nak ibadah, dia kejutkan suaminya. Yang apabila suaminya itu tak nak bangun sangat, dia percikkan air kat muka suaminya. Allah rahmat kepada dia. Jangan baldi tau. Percik sudah. Dirahmati oleh Allah SWT. Bangunkan. Bangun. Dah waktu ni, waktu kita nak solat, waktu sahur, sebelum sahur kita solat dulu, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tak apa, kita buat speed. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Amin, Allahu Akbar, Allahu Hamidah. Cukup. Oh Ustaz, dia betul Ustaz, kita nak khusyuk tu, tak payah, buat aja lagu je. Sebab saya cakap begitu sebab apa? Supaya kamu rasa, kita rasa nak buat lagi. Cuba kita Allah, besok tak buat dah, penat je rasa. Betul? Ini hakikat, saya dah cakap betul-betul. Tapi kalau kita dah sampai satu tahap, saya tak kata lah pula kalau dah memang dah Alhamdulillah hari-hari bangun dengan khusyuk, silakan. Tapi kalau baru nak mula, tak apa, segera buat 2 rakaat, buat terus, segera, supaya besok kita rasa tak susah sangat. Macam orang yang pergi jamaah, kalau imam ni bijak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, cepatlah dia baca biasa je, tapi taklah macam terlalu lagu, biasa je, cepat, surah pendek. Besok yang jamaah yang pernah datang sekali ni, besok nak datang lagi, tak apa, punya taklah penat mana ataupun lama mana. Sebab hari ni kita pergi musolah, pergilah dekat RNR ke atau dekat pejabat-pejabat ke, semayang ni orang lebih rela semayang sendiri. Kadang-kadang kat dinding dia tak nak jadi imam, setelah boleh hipit kat dinding, supaya orang tak boleh ketuk dia, kan orang tak boleh duduk kat berdiri sendiri. Maknanya kalau orang tu tepuk dia, Allah, kecewa ni. Patutnya Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia rasa dekat jemaah itu, dia rasa lambat. Dia rasa macam seolah-olah habislah aku ni masa ni dah terbuang. Sedangkan jadi imam ke, sama seperti mana kita solat sendirian, sama. Janganlah kita ubah rentak kita sebab kita jadi imam. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, biasa je. Tiba-tiba
Bismillah. Kenapa yang kita tukar? Oh siap nanti dia. Tak. Orang tu pun mengharap kalau boleh. Kita tak juga terlalu lama. Oh ini makmum pun. Sedangkan sama saja. Ganjarannya yang berbeza. Kena tukar trend tu. Kita sendiri yang salah. Begitu juga dengan tahajud. Kita sendiri yang kadang-kadang menyusahkan diri kita. Kita buat kadang-kadang tu kita bangun sampai daripada pukul 2 pagi. Oh bagus ni. Tapi satu hari je lah lepas tu lah. Melepek dah besok tak bangun lagi, tak agak. Bangunlah. Waktu tu dah hampir. Tak apa. Buat 2 rakaat dengan ringkas. Doa kepada Allah. Ya Allah ini yang mampu aku buat sekarang, insyaAllah. Ya Allah berikan istiqamah, konsisten. Besok bangun lagi. Sebab tak susah. Kalau nak tambah nanti dah banyak, dah 40 hari dah istiqamah, kita tak boleh tinggal nak tambah 2 lagi. Tak apalah. Berperingkat. Bukan makna kita buat sekaligus package, lepas tu kita tak buat dah. Yang ini yang masalah. Ya? Jadi itu saya tak galakkan untuk banyak-banyak ibadah. Saya galakkan sangat, tetapi saya bimbang ianya menjadi beban kepada kita dan akhirnya kita tak dibawa ibadah langsung. Itu maksud saya. Jadi ambil peluang. Kalau kita bangun, kita kejutkan keluarga kita. Kalau boleh lah, kalau mampu lah, memanglah nak i'tikaf dekat masjid. Kemudian kita memperbanyakkan ibadah. Bukan mesti solat saja, bacaan Al-Quran, fikir. Kita penuhi malam itu. Kena-kena malam tu Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Ketika mana baginda Rasulullah melihat kepada apa yang dilihat pada Bani Israel, seorang yang mana dia berjihad di jalan Allah 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan berjihad di jalan Allah. 1000 bulan punya besarnya ganjarannya. Umur hidup dia itu 1000 bulan dia ibadah. Sehingga Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, umat aku ni umurnya pendek-pendek. Macam mana nak dapatkan ganjaran seperti mana orang yang Bani Israel tu? Allah kurniakan Lailatul Qadar. Ya Allah mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun lebih. Kita kata, dapatlah sekali 83 tahun. Kita bukan nak dapat sekali, kita sepatutnya dapat tiap-tiap kali Ramadan. Baru ditambah-tambah. Ini sekali ya cukup lah. Ada orang kata, Lailatul Qadar dapat sekali dah, dapat syurga lah. Maknanya kalau dia rasa dia dapat tahun tu, tahun lepas dia tak nak dah. Dia dapat lah tahun lepas. Dia maknanya khairu min alfi syahr. Kita nak dapatkan ganjaran setiap tahun kita nak dapatkan ganjaran berlipat ganda seperti itu. Maksudnya sebab tu kita nak kena kejar. Begitu ya tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita kena mula malam-malam seperti ini. Kita di antaranya kita nak mula, saya nak bagi tips. Di antara yang diamalkan oleh baginda Rasulullah diriwayatkan dalam hadis. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu baginda Rasulullah apabila masuk berbuka, Nabi makan, berbuka dan sebagainya, di antara maghrib dan isya itu Nabi mandi. Dan Nabi berwangi-wangian. Maknanya malam yang 10 terakhir khususnya. Sebenarnya setiap malam daripada awal Ramadan, tapi khususnya 10 malam terakhir ni Nabi akan wangi-wangi. Nabi mandi wangi-wangi sebab maknanya malam tu Nabi akan hidupkan dengan meriah, dengan siapan jasad tubuh yang segar dan juga wangi untuk nak memuliakan malam-malam 10 yang terakhir ni khususnya. Jadi ini kalau boleh kita buat, balik-balik kerja nanti kita dah berbuka, kemudian kita mandi. Kita biasa mandi sebelum berbuka. Lega sikit, kurang penat sikit. Kurang lapar sikit. Sebenarnya waktunya selepas berbuka itu adalah yang afdal. Sebab apa? Dah masuk malam ketika itu. Dah masuk malam, kita disunatkan untuk mandi. Kemudian isikan malam-malam kita itu dengan ibadah-ibadah. Maknanya tu saya nak bagi tahu. Kalau kita tertidur. Kadang-kadang kita nak tahan malam ni. Biasanya kalau kita tidur tu lah Lailatul Qadar. Ngantuk itulah malam ni. Jaga kata-kata tu. Tapi kalau kita terbangun di waktu malam, kadang-kadang Allah takdirkan kita bangun di waktu malam. Kita bangun. Kalau kita mampu dan larat, mudah-mudahan kita mampu. Kita bangunlah sekejap, kita wudu, kemudian kita solat 2 rakaat, kita tidur lagi pun tak apa, dapat. Kalau tidak sekurang-kurangnya, sebab saya suka untuk bagi benda-benda yang kadang-kadang tu realistik lah. Kadang-kadang kita cakap pun, kita kena ibadah, kita kena i'tikaf 1 malam, jangan boleh tidur. Cakap boleh lah nak buat. Cakap penat saya cakap. Lebih saya kata, terbangun.
nak bangun pun nak tadah tangan, ya Allah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian minta kepada Allah doa, amin. Tak, saya tu saya terang cakap sebab apa? Sebab tak nak terlepas waktu-waktu yang mungkin waktu itu adalah waktu yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan, tapi jangan ambil yang itu. Saya nak ambil yang itu je lah. Saya kata kalau sangat-sangat memang masa tu nak pakai susah ni. Tapi jangan, sebab kadang-kadang orang tak ada langsung dah. Dia pun kadang-kadang ada juga termenung saja. Dia tak teringat. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ni itu yang saya masukkan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan itu sebenarnya merangsang semangat kita, lebih lagi 10 malam terakhir yang menjadi cabaran yang begitu berat kepada kita sebenarnya, dengan tawaran-tawaran duniawi yang begitu hebat, diskon yang begitu meningkat pada tahun ini. Jadi kita nak supaya mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini meningkatkan semangat kita untuk mengejar daripada ganjaran-ganjaran dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah, tawaran hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa rizqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa rizqna ijtinabah. Allahumma barikna fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan waj'alna min khawasi ahlihi waj'alna min suwabihi wa قوامه يا رب العالمين. وارزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجره، واجتمنا المقصود بما يرضي الله ورسوله على ما يرضي الله ورسوله، والعيادة في الزيادة وتشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Tingkatlah takwa dan iman kami, berikanlah kami kekuatan dan juga daripada himmah semangat untuk kami terus beribadah kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqamah di dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan dan hajat-hajat kami, ya Allah. Berikanlah kami rahmatmu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keampunan terhadap dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taubat, terimalah taubat kami, ya Allah. Taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunanmu itu maha luas, ya Allah, daripada kemurkaanmu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami kasih kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, mungkin ketika mana mereka dulu pernah melakukan kesilapan dan kesalahan kepadamu, ya Allah, itu tidak lain kerana mereka sibuk membesarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya orang tua kami dulu lalai, mereka itu cuai di dalam pengabdian diri kepadamu, ya Allah, kerana mereka sibuk menguruskan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau mereka sekiranya mengambil perkara-perkara yang tidak baik ataupun yang haram ataupun yang syubhat, ya Allah, itu tidak lain adalah untuk mencukupkan kehidupan kami, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami kecil, ya Allah. Begitu juga kepada anak-anak dan zuriat kami, ya Allah. Jadikan mereka saleh dan salihah, orang-orang yang berbakti kepadamu, kepada Rasulmu, kepada orang-orang tuanya. Dan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa dekat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimahsyarkan di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat minum dari telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami sentiasa mengharapkan daripadamu untuk membantu kepada kami untuk baik ibadah kepadamu, untuk banyak bersyukur kepadamu, untuk banyak berzikir kepadamu, ya Allah. Bantulah kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya kami hamba yang lemah, ya Allah. Engkau lah yang maha gagah lagi maha kuat, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.